Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-22. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة رواه البخاري. Daripada Abi Muhammad, gelarang dia, nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, di mana dia dan ayah dia Abdullah dan Amr bin As, dua beranak ini adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As termasuk di kalangan ulama para sahabat, kalangan ulama para sahabat yang berhijrah ke Mesir. Maka murid-muridnya ramai di Mesir, mewarisi ilmu di Mesir, dan dipuji oleh Nabi kerana waraknya, termasuk orang yang warak. Amr bin As, ayah dia juga sahabat Nabi, seorang yang dikenali dengan pintar, bijak, seorang diplomat. Sebelum Islam ditugaskan oleh pemimpin Mekah memujuk Raja Habasyah supaya menghalau orang Islam yang berhijrah ke Habasyah, di mana pujuk dia gagal, tak berjaya, balik masuk Islam. Sekali Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masuk Islam, dan dia ditugaskan untuk menawan negeri Mesir. Amr bin As adalah panglima perang Islam yang ditugaskan oleh Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengepalai tentera Islam menawan negeri Mesir, dan Mesir jadi Islam sampai hari ini. Yang meriwayatkan hadis ini ialah anak dia Abdullah, kuburnya ada di Mesir. Katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 40 perkara ataupun jenis ataupun amalan yang paling tinggi ialah memberi kambing yang diperah susu kepada seseorang. Beri pinjam kambing kepada seseorang, satu keluarga, supaya boleh ambil susu, lepas tu ambil balik kambing tu, beri je. Itu yang paling tinggi. Tiadalah daripada seorang yang beramal dengan apa-apa amalan, sesuatu amalan daripadanya, daripada 40 itu, kerana mengharapkan pahalanya dan percaya kepada janjinya, janji Allah, malaikat Allah memasukkan dengan sebabnya ke dalam syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini ada sahih, menunjukkan bahawa perkara amal kebajikan itu banyak. Dia sebut 40. Dalam hadis lain sebut banyak lagi. 40 ni biar orang reti. Sebut ada setengah orang Arab tu, dia boleh bilang kat 40 je. Tak boleh nak bilang. Macam budak-budak lah. Anak-anak dia boleh bilang kat 10 je. Boleh bilang. Ada orang Arab sebut 40 tu banyak. Sebut lebih lagi dia tak reti. Nabi sebut 40. Maknanya banyak. Terlalu banyak amal kebajikan itu. Yang paling tinggi ialah kita beri pinjam kambing kepada seseorang untuk dia ambil susu, perah susu. Lepas tu kita ambil balik kambing itu. Bukan beri, kalau beri besar lagi pahala. Tiap-tiap satu amalan daripada 40 yang banyak itu,
Kalau dia buat kerana percaya kepada janji Allah. Bukan saja buat, percaya pada janji Allah. Di sini keistimewaan orang Islam. Orang Islam ni dia ada iman, percaya pada janji Allah, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada adanya pahala dan kelebihan. Percaya. Kalau orang tak beriman, saja-saja buat je, orang buat kita buat kata. Ikut orang buat. Saja kesiang je. Bukan apa-apa. Tidak ada iman di dalam diri. Ini kena ada iman, percaya. Ini adalah janji Allah. Percaya pada janji Allah, janji pahala, janji hari akhirat. Dengan iman itu, melalui amalan, salah satu amalan itu, dia boleh masuk syurga. Hadis yang ke-23. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin muttafaqun alaih. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, takutlah kamu akan api neraka walaupun dengan serpihan sebiji buah tamar. Beri sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adi bin Hatim ialah, acak kali kita dengar kisah dia, seorang sahabat yang berasal daripada padri Kristian. Anak berhatim At-Tai, seorang bangsawan Arab, seorang dermawan Arab, seorang yang pemurah di zaman jahiliah yang sangat terkenal, sehingga Nabi sebut walaupun dia sudah mati. Bila Sayyidina Ali ditugaskan untuk menyerang kabilah Tai yang lawan Islam, menentang negara Islam, maka ramai kalangan kabilahnya ditawan. Termasuk di dalamnya anak Berhatim At-Tai yang perempuan. Bila Nabi lalu dekat tawanan ini, lalu dia merungut. Dia kata, ayah tak ada dah, adik-beradik lari, tak ada siapa dia nak jaga. Nabi tanya, siapa ayahmu? Dia kata, ayah aku Hatim At-Tai. Nabi kata, ayahmu seorang yang baik di zaman jahiliah. Seorang yang baik di zaman jahiliah, zaman belum Islam. Lalu Nabi perintah dibebaskan. Kerana mengenangkan jasa ayahnya yang baik, suka tolong orang di zaman jahiliah, dibebaskan. Lalu dia pergi cari abang dia Adi bin Hatim ini yang melarikan diri ke Rom, Byzantine, Rom Timur. Pergi mau menghadap Nabi, mau nidak uti, lari, mau tinggal aku, adikmu, selamat dirimu. Dia belebel. Dia kata, saya belebel lah, kata adik. Jadi adik ini jenis adik yang kecang. Orang puang kalau dah kecang, tak boleh lawan dia. Lalu adik pun pergi jumpa dengan Muhammad. Dia seorang yang baik, Rasulullah. Dia pergi menghadap Nabi, pakai salib, nak dia padri. Dan Nabi tengok salib, Nabi kata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu orang-orang Kristian menjadikan padri-padri mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kata Adi, wahai Muhammad, kami tak sembah padri, kami sembah Allah juga. Macam mana kamu kata kami ini menjadikan padri sebagai Tuhan? Tidakkah merupakan hukum padri lain pada hukum Allah? Padri pindah hukum Allah, merupakan hukum padri tinggal hukum Allah. Pakai hukum manusia, tolak hukum Allah. Itu makna menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Maknanya bukan saja sembah berhala. Syirik termasuklah juga memakai hukum-hukum manusia ganti dengan hukum Allah Ta'ala. Lalu Nabi kata, mari kumah. Dia pun ikut. Siapa tengah jalan, dia tengok Nabi tak ada pengawal. Tak ada askar polis yang jaga ramai. Lalu mari seorang perempuan tua mengadu ke Nabi. Nabi layan.
bercakap macam orang biasa saja. Lalu dia kata, ni bukan raja ni. Ni bukan raja. Kalau raja tak begini. Ini Nabi sungguh ni. Ini bukan raja. Lalu siapa rumah Nabi? Naik atas rumah. Nabi pun capok bata, suruh duduk atas bata. Dia orang Arab, dia duduk atas bata. Melayu duduk atas bata. Dia sakit bisu. Capok duduk atas bata. Dia kata, tidak. Awak duduk. Tak. Kata Nabi mu duduk, aku duduk atas bata. Nabi kata, aku tahu mengapa mu tak masuk Islam. Mu tengok Islam ni miskin. Islam ni tak ada pitih, tak ada duit. Akan tiba masanya Islam akan berjaya. Sehingga duit, harta melempah ruah. Tak cukup orang nak terima duit, kata Nabi. Akan tiba masanya Islam berjaya sehingga harta melempah. Bagi-bagi ada lagi duit. Wahai adik, aku tahu mengapa mu tak masuk Islam. Mu tengok Islam dia lemah. Akan tiba masanya Islam akan berjaya menang. Akan menguasai dunia. Mu kena ada Hirah. Hirah ni ialah ibu kerajaan Parsi. Pusat kerajaan Parsi. Kuasa besar dunia. Kata adik, aku dengar nama tak pergi lagi. Nama dengar tak pergi lagi. Akan tiba masanya Hirah akan dikuasai oleh Islam. Dan perempuan-perempuan dari Hirah akan datang ke Mekah dalam keadaan aman. Tidak ada siapa yang ganggu dia. Akhirnya dia masuk Islam. Adi bin Hatim ini masuk Islam. Jadi sahabat yang sangat setia. Bila Nabi wafat, kabilah-kabilah Arab murtad. Banyak kabilah yang murtad. Yang tak murtadnya ialah Madinah, Mekah, Taif, Oman, Bahrain, sebahagian Yaman dan beberapa kabilah. Di antara yang tak murtad ialah Adi bin Hatim dan kabilahnya. Ini tak murtad. Tak murtad. Adi bin Hatim ini. Dan dia memujuk orang lain jangan jadi murtad. Terus Islam walaupun Nabi sudah wafat. Dan dia disebut oleh Nabi, disayang oleh Nabi. Oleh kerana dia duduk jauh, zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar menerima kunjungan tetamu. Kunjungan tetamu. Lalu dia pun layang, Sayyidina Umar layang. Sabah ke Adi, dia buat macam orang biasa. Adi kata, mu kena ada aku. Kata Adi bin Hatim kepada Sayyidina Umar, mu kena ada aku. Dia pun sedap juga. Mu kena ada aku, siapa dia? Kata Sayyidina Umar, aku kena. Mu ialah orang yang tidak lari bila orang lain lari. Tak murtad bila orang murtad. Tak menyeleweng bila orang lain menyeleweng. Tu Sayyidina Umar kenal. Dan dia ni terkenal seorang yang sangat pemurah. Dia kata, aku telah mendengar bahawa Nabi SAW bersabda, takutlah kepada api neraka. Walaupun dengan serpihan buah tamar. Walaupun ada buah tamar yang serpih, beri sedekah kau orang, tak apa, walaupun sikit. Walaupun sedekah sikit. Kerana jaga diri daripada api neraka. Dan diriwayatkan bahawa Adi bin Hatim ni pemurah bukan sahaja kepada manusia, termasuk kepada binatang. Sehingga beri makan ke semut. Beri makan ke semut. Dia tengok semut, dia beri makan ke semut. Ini Adi bin Hatim. Dia seorang yang cukup kuat berpegang dengan Islam. Seorang sahabat yang dikenali dan termasuk yang meriwayatkan hadis. Ini orang yang meriwayatkan hadis ini. Wa fi riwayatil lahum anhu qala Rasulullah sallallahu ma minkum min ahadin sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi fattaqun nar walau bi shiqqi tamrah faman lam yajid Babi kalimatin tayyibah. Daripada Adi juga. Adi meriwayatkan lagi. Katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tiada seseorang pun di kalangan kamu tak lepas malaikat akan berdepan dengan Tuhan pada hari kiamat. Tiap-tiap orang kamu tak lepas akan menghadap Tuhan pada hari kiamat kelak. Berhadap secara langsung dengan Tuhan. Tidak ada di antaranya dan Tuhan penterjemah. Tak ada penterjemah. Ambil dia dibicarakan pada hari kiamat, bercara depan Tuhan terus. Tuhan jadi Tok Hakim. Tak ada penterjemah. Mahkamah hari ini ada dua bahasa. Ni dah. Terus berdepan dengan Tuhan. Ditunjukkan bukti-bukti amalan dia, suratan amalan dia, saksi-saksi dia. Lalu dia berpaling ke kanan. Dia tidak melihat malaikat apa yang dia buat di atas dunia dulu. Berpaling ke kiri, dia tidak melihat malaikat apa yang ada di hadapan dia. Tengok kanan, tengok kiri, amal baik, amal jahat yang pernah dia buat di atas dunia dulu. Itu dia ada sama dia. Tak ada lawyer, tak ada apa, sama dia itu saja, boleh berdepan dengan Tuhan. Tengok di hadapan, ada neraka berada di hadapannya. Maka takutlah neraka, walaupun dengan belahan buah tamar. Walaupun sedekah dengan sebelah serepih buah tamar. Barang siapa yang tidak boleh buat dengan kata-kata yang baik, kata dia. Ini adalah pembela untuk kita pada hari kiamat kelak. Disebut dalam satu riwayat yang lain, bila seseorang itu mati, yang pertama sekali berpisah dengan dia, keluarga anak isteri dia. Berpisah bila dia mati, keluarga dan anak isteri yang berpisah. Kemudian harta dia berpisah dengan dia. Tak ada yang sanggup menghantar dia ke kubur. Malaikat keluarga dia sapar kat kubur saja. Kata hok gi, hok dam balik. Harta yang bersama dengan dia, kain kapan dia saja. Tak ada yang lain. Anak dia, harta yang lain, tanah dia, lori dia, kereta dia, kapal terbang dia, gudang dia, kebun dia, tak dikambuh sama dalam kubur dia. Gerang tanah tak kambuh sama dalam kubur. Tak ada apa dah humbuh gerang tanah. Ambil gerang, seberkah gerang, kubur. Kambuh sekali dalam kubur. Tak ada apa. Tunjuk gerang ke malaikat. Malaikat bukan aku, ni saya banyak tanah ni. Nak tunjuk malaikat. Tak ada apa. Saya banyak harta. Yang bersama dengan dia ialah iman dan amal dia. Perangai yang baik. Amal yang saleh. Yang bersama dengan dia. Itulah juga pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-24 daripada bab dan 140 daripada kitab ini. Anna Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah redha terhadap hamba yang memakan satu makan, lalu dia memuji Allah di atasnya, atau dia minum satu minuman, lalu dia memuji Allah di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan Allah Ta'ala sangat redha kepada seorang hamba yang bila dia makan, dia puji Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya Alhamdulillah, sekadar itu saja. Ataupun baca panjang. Ataupun Alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Baca panjang.
Ada berkata alhamdulillah, syukur di atas nikmat Allah setelah dia makan ataupun dia minum. Sekali makan, apa lagi kalau tiap-tiap kali. Allah Ta'ala sangat redha kerana kita sedar bahawa makanan kita ni daripada Allah Ta'ala, minuman kita daripada Allah Ta'ala. Panggillah ahli-ahli sains seluruh dunia, ahli sains pertanian, sila buat sebiji beras, tak boleh buat. Buat sebiji jagung, tak boleh buat. Buat sebiji gandum, tak boleh buat. Panggillah. Ini rezeki daripada Allah Ta'ala. Kumpullah pitih banyak-banyak, berguni-guni pitih tu. Beras tak ada, jagung tak ada, gandum tak ada, dah jadi kemara. Tak ada makanan. Nak ke darah makan pitih, telang pitih, tak boleh. Pitih tu, duit tu guna tu nak beli saja. Rezeki daripada Allah Ta'ala. Termasuklah minuman. Qul in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu, jika sekiranya air kamu tu hilang, kering, tak ada air, siapa yang boleh membawa air itu? Tak lain malaikat Allah Ta'ala. Allah yang mengurniakan semuanya, menunjukkan rezeki daripada Allah Ta'ala. Kalau rezeki daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tentukan rezeki itu hak kita. Walaupun orang tanam gandum di Amerika, Allah Ta'ala tentu dah biji gandum ni rezeki si anu bin si anu duduk sini. Dia mesti mari dengan kapal. Ada orang meniaga, orang bawa dia, Tuhan atur sehingga sampai depan kita. Beras betul juga. Walau jauh macam mana pun, ribu-ribu batu, Tuhan tentukan hak ni rezeki orang ni, hak ni rezeki orang ni, dia mesti sampai dengan izin Allah Ta'ala. Kalau hendak jadi rezeki depan kita, tak jadi apa. Masuk dalam mulut dah, mutah tubik luar mula, tubik mula. Ada depan tak lalu nak makan, tak jadi apa. Bukan rezeki kita. Rezeki ini bukan saja makanan, minuman, termasuklah pakaian yang kita pakai. Termasuklah apa yang kita gunakan adalah rezeki kepada kita. Itu rezeki yang diberi oleh Allah kepada kita. Kita kena sedar dan kita kena faham betul-betul. Dengan sebab itulah di atas segala nikmat ini kita kena syukur, kena sebut alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Di atas nikmat yang diberi kepada kita, kita ingat pada Allah Ta'ala. Jangan berasa kita pandai. Hadis yang berikut, yang ke-25, an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqah. Qala ra'aita illam yajid, qala ya'malu bi yadayhi fayanfa'u wa yatasaddaq. Qala ra'aita illam yastati', qala yu'inu dhal hajati al malhuf. Qala ra'aita illam yastati', qala ya'muru bil ma'ruf aw al khair. Qala ra'aita illam yaf'al, qala yumsiku 'anil syarri fa innaha sadaqah. Muttafaqun alaih. Maksudnya dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, di atas tiap-tiap seorang Islam itu ada sedekah yang boleh dia buat. Lalu dia berkata, Musa tanya, kalau tak boleh? Sabdanya, kerjakan dengan dua tanganmu, engkau mengambil manfaat ataupun engkau beri sedekah.
Katanya kalau tak boleh juga, engkau tolong orang yang memerlukan pertolongan yang tak boleh buat. Katanya kalau tak boleh juga, sabdanya engkau suruh perkara yang baik, yang ma'ruf ataupun kebajikan, suruh beri kebajikan. Katanya kalau tak boleh juga, sabda nanya, engkau tahan jangan buat jahat. Itu adalah sedekah, pahala yang Tuhan beri padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bahawa seluruh ruang kehidupan kita ni boleh buat kebajikan. Boleh buat kebajikan. Lapangan untuk buat kebajikan tu terlalu banyak. Tiap-tiap seorang Islam dia boleh buat kebajikan itu. Lalu Abu Musa tanya Rasulullah, kalau dia tak boleh nak buat macam mana? Mu beramal untukmu dia sendiri. Buat amal untuk kita sendiri, ambil manfaat. Cari makan dengan sebab kita boleh makan, gagah boleh tolong orang, sihat boleh sembahyang, buat ibadat. Pakai pakaian tutup aurat yang wajib, boleh pahala. Cari rezeki yang halal, boleh pahala untuk diri dia sendiri. Lebih beri sedekah pada orang lain. Kalau lebih, untuk diri sendiri pun boleh pahala, untuk anak isteri pun boleh pahala, apalagi nafkah yang wajib boleh pahala. Tolong orang boleh pahala pula. Kalau tak boleh, saya tak boleh nak kerja, nak buat apa? Nabi kata mu tolong orang yang tak boleh buat kerja. Habis hakmu, mu tolong orang pula. Orang tak boleh buat kerja, mu tolong dia. Lalu dia tanya dia, kalau tak boleh buat macam mana? Mu suruh yang baik. Suruh orang buat baik, nasihat. Bukan WPT pun nasihat orang. Supaya buat baik, supaya buat perkara kebajikan. Mu boleh pahala. Kalau dok juga macam mana? Nabi kata kalau dok juga, mu jangan buat jahat ke orang. Mu boleh pahala juga. Mu jangan buat jahat ke orang. Jangan buat jahat pada orang. Habis situ je. Lepas pada tu jadi kayu, tak jadi orang. Maknanya kalau mu ni jadi orang, mu boleh buat belaka. Benda-benda yang Nabi suruh buat. Selagi kita hidup, kita manusia boleh buat kebajikan. Untuk diri kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan masyarakat. Bahkan dibaca dalam hadis-hadis dulu, hubungan kita dengan binatang, hubungan kita dengan pohon kayu, tanah pohon kayu, beri manfaat pada orang, orang berteduh, orang boleh makan buah, binatang boleh makan. Dia beri pahala semua pada kita. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala jadikan seluruh lapangan kehidupan kita ni boleh buat kebajikan. Wallahu a'lam.